Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, so jadi hari ini cikgu akan ajar 6.2 sisi 4 kitaran ya. Sebelum ni kita belajar 6.1 apa yang kita belajar, ada 6 hukum yang kita kena tahu ya. Sebelum cikgu masuk 6.2, cikgu tunjuk semula lah ya. Tunjuk semula apa yang kita belajar pada 6.1 ni. So jadi dalam 6.1 ni ya, sudut pada lilitan lah ya, dan sudut pusat yang dicangkum. Okey, so yang pertama yang inilah sudut ini ya. Ini yang pertama. Okey, ini hukum yang pertama. Harap kamu boleh ingat lah ya. Ini hukum yang pertama, dia ada sudut di sini ya, semua sama. Kalau sini 30, di sini pun 30, sini 30. Dia mesti lilit sini kita panggil lengkok yang sama ya. Dan lengkok yang sama. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, ini lengkok yang sama dengan yang sini, cuma dia berbeza tempat kan di sini. Okey, ini sama juga, sudut tu sama. Yang ini double lah. Dia tengok keadaan berapa kalau di sini y, di sini 3y kan. So jadi 3 kali ganda lah, kira 3 kali ganda. Tengok keadaan, tengoklah soalan tu macam mana kan. So jadi kena tahulah bentuk-bentuk begini ya. Okey, hukum ketiga sudah tadi. Hukum keempat, ini hukum keempat. Ini hukum yang keempat ya. Ini dia 2 kali ganda daripada sudut pada pusat dengan berbanding di lilitan ni 1 sahaja. Contoh kalau sini 1, di sini 2 ya. Contoh kalau di sini 20 darjah, di sini jadi 40 yang di tengah ni. Begitulah juga. Dan yang di sini yang ini dan yang inilah ya, kena ingat. So ini nombor 4 ya, nombor 4. Nombor 5, ini nombor 5, sudut di tengah-tengah bulatan lah ya. Ini kita panggil lengkok dia. Kalau dia 2, sini y kan, so sini y juga. Sini lengkok dia 2 kali ganda. So maknanya sudut dia 2 kali ganda daripada sudut yang satu ni lah ya, 2 kali ganda. Jadi kita panggil ini hukum yang kelima lah ya. Okey, seterusnya hukum yang keenam. Ini bentuk segitiga ya, yang terbentuk dalam semi bulatan lah. Dia kena diameter dululah. Diameter kalau kamu tarik dia begini pun dia dalam bentuk segitiga. Sini pun tetap 90 darjah. Kamu buat di sini pun tetap sini 90 darjah ya. Itu kita boleh panggil hukum dia lah ya. Hukum kena tahulah dia punya bentuk segitiga yang terbentuk dalam bulatan. Lepas tu dia punya ni apa kita panggil ni, hypotenuse, dia mesti dia di diameter lah, diameter di situ ya. Okey, cuba kita tengok. Okey ya, so jadi hari ni kita akan belajar 6.2 sama juga. Kita akan belajar tentang sudut yang terbentuk daripada bentuk segi 4 kita panggil di sini sisi 4 kitaran. Maknanya ada bentuk segi 4 yang terbentuk dalam bulatan, tapi dia mesti sudut-sudut dia tu semua berada pada lilitan. Ini yang lilitan bulatan ya. Kita panggil lilitan bulatan, maknanya yang terkena di situlah. Kalau dia tidak kena salah satu, maknanya itu tidak termasuk sudah hukum untuk sisi 4 kitaran. Tidak boleh ya. So apa yang ada dalam sisi 4 kitaran dia ialah sudut sudut yang terbentuk. Contoh begini ya. Atau yang ini. Sudut yang di sini dengan sudut di sini, P dengan R ni, sudut dia kalau ditambahkan akan tambah akan jadi 180. Dia mesti sudut bertentangan. Sudut bertentangan dia akan jadi 180 darjah. Okay, sama juga dengan S dengan Q. Sudut bertentangan
bila kita tambahkan sudut dia kedua-dua ni akan menghasilkan 180. Ya. So itulah yang kita belajar untuk sisi 4 kitaran. So apa pentingnya kita kena tahu sudut bertentangan itu 180. So nanti kita akan jawab soalan, mesti ada berkaitan. Mesti kita kaitkan sudut bertentangan di situ. Ya. Okey, sebelum itu cuba kita kenal dahulu bulatan sisi 4 kitaran tu macam mana. Ini untuk yang pertama ni bukanlah, sebab ada satu bucu di luar bulatan. So tidak boleh. So ini bukan. Tidak boleh sudut D tidak terletak pada lilitan bulatan, maka ABC bukan sisi 4 kitaran. So maknanya yang ABCD ni bukan sisi 4 kitaran. Bukanlah. Okey, yang ini betul. Sebab semua bucu dia berada pada bulatan. Betul. Okey, yang ini ada satu di tengah-tengah. Dia mesti kena pada bulatan. So dia tidak kena. So maknanya ini bukan sisi 4 kitaran. Ini sisi 4 kitaran. Sebab semua bucu dia terletak pada bulatan. Kan? Betul lah. Yang ini satu tidak kena. So jadi bukanlah. Ini bukan sisi 4 kitaran. Okey, boleh kenal lah. Inilah kita panggil sisi 4 kitaran. Ya. Okey, 6.2a boleh buatlah sudah. Okey. Okey, apa soalan dia? Sudut bertentangan. Ini sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi 4 kitaran yang telah anda kenal pasti. Kalau yang ini, untuk yang nombor 1 ni, sudut bertentangan tidak boleh. Sebab kita sudah kenal yang ini bukan sisi 4 kitaran kan. Okey, untuk kalau yang ini, sudut yang bertentangan ialah sudut yang bertentangan G dengan Okey, G, sudut bertentangan G dengan sudut E bertentangan. Okey, yang ini sudut bertentangan ialah D dengan F. Ini kita panggil sudut bertentangan ya. Nak kenal sudut bertentangan dahulu. Okey, kemudian ini tiada. Ini ada sudut S dengan Q, sudut P dengan sudut R. Okey. Lepas tu ini tiada lah ya. Ini sudut bertentangan, kena kenalkan, tahu sudut bertentangan ya. Yalah. Okey, kita mau belajar yang itu dahulu. Kemudian kemudian kita tengok ni hasil tambah sudut-sudut yang bertentangan dalam suatu sisi yang tadi cikgu ajarkan. Beritahu tadi, cikgu bagi tahu ialah sudut yang bertentangan itu dalam sisi 4 kitaran ialah 180. Kalau X tambah Y ialah X tambah Y 180. X tambah Y 180. P tambah Q, sudut bertentangan ialah 180 sudut dia. So ini hukum lah. Kamu senang mengingatkan 180. Macam dia sama macam sudut garis lurus, sudut dengan sudut segitiga dan segitiga 180 juga kan. Okey. Di sinilah kita tengok contoh ya. Contoh. Okey. Kalau dia tanya di sini, ni kan soalan dia. Tanya begini. Contoh 9 kan. Di sini kita kenal pasti sudut bertentangan. Kan? K sudut bertentangan dengan M. Okey. Sudut K ialah 104. Sudut M ialah 8x. So jadi jawab tadi 104 tambah dengan 8x sama juga dengan, kalau kita tambahkan kedua-dua
dia akan dapat 180. Ikut yang kita belajar hukum tadi. Ni kan sudut bertentangan. Jadi di sinilah guna dia hukum ni kan, sudut bertentangan ni kita boleh cari. Jadi pindahkan tempat lah kan. Ini kita sudah belajar kan, pindahkan tempat. 8x 104 ni pindah sebelah, dia akan jadi tolak. 180 tolak 104, kita akan dapat 76 ya. Kemudian X dengan 8 ni dia operasi darab, pindah sebelah jadi bahagi. 76 bahagi 8. Saya dapat berapa? 76 bahagi 8. Kita akan dapat 9.5. So X kita ialah 9.5. Ya. Begitu juga dengan Y. Sama jugalah sudut bertentangan di sini ya. Kalau cikgu buat 98 tambah dengan 4Y sama juga dengan sudut bertentangan kita belajar tadi ialah 180 untuk sisi 4 kitaran ya. Okey, pindahkan sebelah ini, dia akan jadi tolak ya, sebab sini positif kan. Tolak 78 tolak 180 tolak 70. 180 tolak dengan 98. So kita akan dapat apa? Akan dapat 82. So 82. So 4 ni pindah sebelah jadi bahagi. Bahagi 4. So 82 bagi 4, jawapan dia 20.5. So Y kita ialah 20.5. Itu saja kan, inilah jawapan ya. So disitulah kita gunakan hukum sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran ya, untuk selesaikan masalah lah. Okey, boleh jawab sudah uji minda 6.2B. Boleh buatlah, cubalah kan. Sini sudah di sini dia ada melibatkan sudut di luar sudah ya. Kalau sini ya ini 70, ini 50, sini 70. Di sini sudut di sini ialah sudut bertentangan ialah 180 kalau kita tambahkan dia. So, jadi kita anggaplah sini X. Sini X ya. Sorry, tidak pakai X, sini sudah ada X kan di sini. Kita letak Y lah ya. Y. So bila Y kita letak, kita tidak tahu kan nilai. So 50 campur 70 dapat 120 tambah Y sama dengan 180 kan. Okey, kemudian ini pindah sebelah jadi tolak 180 tolak 120 dapatlah kita 60. So di sini 60. Satu garis lurus, sudut garis lurus ialah 180. So Y dengan X ini kalau kita tambahkan dia sama juga dengan 180 sebab dia garis lurus ya. So jadi Y kita tadi 60. So bolehlah kita buat X itu sama juga dengan 180 tolak dengan yang Y ini 60. So dapatlah kita 120. Sebenarnya dapatlah ini Y itu sama sudut dia di luar di sini ialah 120. Itu je lah, senang mengkira. Tidak payah buat yang ini, tidak payah buat yang ini, tapi ini cikgu perlu ajarlah juga kan. Kamu tahu sahaja sudut yang di dalam di sini dengan yang sudut di luar di sini ada yang bertentangan lah ya. Dia mesti bertentangan begini ya. Bertentangan. So sudut di sini dia sama di luar di sini ya. Sama juga dengan yang di sinilah. Kalau kita lukis satu garis lurus di sini, sudut di sini kalau kita tahu sudut di sini sama deh sudut dari di sini ya. Begitulah ya. So yang lain ni kamu boleh kira lah ya. Boleh kira, boleh buat sendiri ya. Okey, seterusnya minda. Ini apa ni contoh? Ni. Bagaimana anda boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4 kitaran? Ini kita selesaikan sisi 4 kitaran ya. Kita tunjukkanlah di sini ya. Okey, dia sama kaki di sini. Ini dia bentuk segi 4 ya, segi 4
sisi 4 kitaran lah ni ya. Sisi 4 ini ya. Okey, kemudian kita ada kita tahu sudut di sini sama dengan sudut sini. So dia sama kaki ya. Sini ya. Tengok sini. Okey. Gini. Sudut di sini ialah kita ambil sudut segitiga dahulu ya, bentuk segitiga. Ini sama kaki kan. So sudut sini samalah sudut di sebelah sini. Kemudian sudut A ini, okey. Kalau kita mau tahu cara dia ialah ini bentuk segitiga. Bentuk segitiga ialah 180 ya. Dia punya sudut pedalaman dia. So jadi 180 tolak dengan 48 tolak 48. Kita akan dapat sudut A. Ini sudut A lah kita dapat. Berapa ya? Tekan kalkulator dulu ya. Okey, kita akan dapat 180 tolak 48 tolak 48. Kita akan dapat 84. So di sini 84 ya. 84. Dia kalau kita mau tahu 84, di sini sudut bertentangan. Okey, tapi cikgu ada ajar, cikgu ada bagi tahu tadi sebelum ni ialah sudut yang bertentangan. Sudut yang bertentangan. Okey, kalau ada sudut yang kita tahu di dalam, salah satu contoh yang 84 ni, dia sama sudut yang berada di luar. Dia mesti yang sudut peluaran lah. Ini sudut peluaran, ini sudut dalam ya. So tapi yang mesti bertentangan. Bertentangan begini. So maknanya yang 84 ni ialah di sini. Sama juga sudut dia di sini, 84. Itu jawapan dia. A 84, B pun ialah 84. Kalau tengok ni, B sama dengan A, iaitu 84 yang di luar dia. Ya. Okey. Inilah jalan kira dia ya. Okey. Contoh 11, contoh 12. Kita tengok contoh 12. Sama juga ni ya. Ni pun senang juga ni. Ni tambahkan ya. 2y tambah dengan 4y. Sama juga dengan sudut bertentangan 180. Kan? Ini sama y. So kita boleh tambahkan 2 tambah 4 6 lah. So 6y 180. So y kita ialah 180. Ini operasi darab, pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So 180 bahagi 6. 180 bahagi 6. Kita akan dapat 30. Y itu ialah 30. Ya, 30. Okay. Ialah 30. Siapa lagi dia minta? Sudut lah kan? Di sinilah. PST. Dia minta hitung nilai PST. So sudut di sinilah. So kita kena cari y itu. Okey, y itu sudut PST sama dengan sudut yang PQR. PQ ini ya. Cara kita tulis sudut, nama sudut begini ni kan, PST ni. Maksudnya dia PS. Yang mana huruf di tengah-tengah, S ni huruf di tengah-tengah, maknanya di situlah merujuk sudut kita. Kita cari PST. So sudut yang inilah. Sudut di tengah-tengah sinilah. Gitu ya. Itu dia tanya soalannya, hitung nilai PST. So kita sudah dapat y itu berapa. So kita akan rujuk sudut yang di sini, yang 4y ini. 4y ini sama dengan sudut PST. Okey. Sama. So jadi so 4y beginilah. Sini 4y. Y ni ditukar kepada 30. 4 darab 30 dapatlah 120. So sinilah sudut 120. Itu je soalan dia sebenarnya. Senang kan?
Okey, soalan contoh 13. Contoh 13. Ni sudut bertentangan. Kena buat beginilah. Tengok soalan, terus buat sudut bertentangan, lukis begitu. Sudut bertentangan ialah 180, kita tambahkan kan. Okey, jadi dia suruh cari nilai X dan nilai Y. Okey. Tapi di sini kita tidak tahu berapa. So, cikgu sudah beritahu kalau ada sudut di luar, dia adalah sama dengan sudut di dalam. Tapi yang di sini lah, bukan yang di sini ya. Kalau 75 ni, dia ialah yang X ni lah. Tapi kalau yang ini, Y ni, kita kena buat persamaan lah. Y tambah 66 sama dengan 180. Dia kena tambahkan kan sudut bertentangan. So Y kita tolakkan lah dengan 66 ni. 180 tolak 66. Ni sama macam yang inilah. So dapatlah 114. Kalau X itu ialah 75. Ni 75 lah. Dia sama yang di dalam ni. Yang di luar tu dengan yang di sini. Okey. Harap boleh faham lah ya. Okey, seterusnya. Okey, ni latihan ni boleh buat sendiri. Buat dulu. Kalau tidak dapat, tanya cikgu lah ya. Okey, seterusnya. Okey. Tangent. Okey, ini nanti. So, jadi itu sahaja untuk video kali ini. So, jadi kamu boleh buat latihan lah ya. Uji minda. Boleh tanya cikgu jika okey, sebelum cikgu habiskan, cikgu mau cuba buat soalan nombor 1 ni. So, jadi kamu boleh rujuk lah. Soalan nombor 1 ni, kamu terus boleh buat nombor 2, 3 dan 4 lah. Okey, so jadi cikgu buat yang ni lah ya. Ini dia tidak buat satu garis ni ya. Okey, dia kena panjangkan lah sini ya. Okey, kalau contoh yang ini ya. Raja di sebelah menunjukkan sisi 4 kitaran. Yang inilah ya. P, M, L, K. Inilah segi 4 ni kan. So yang ada lagi satu dipanjangkan garis ni ya. Ini dipanjangkan. Lepas tu ada garis lurus KPN. Okey, KPN. Dan diberi bahawa KNM. KNN. KNM. So sinilah 48 ya. Dan NMP. ANP 35. Yang di luar ni ya. So jadi yang di luar 35. So jadi sudut di sini kita, kalau kita dapat, kita akan tahulah di sini berapa ya. Okey, di sini so dia cara hitung nilai MLK. Yang mana di tengah-tengah L ni kan. So sudut di L lah. MLK. Sudut di tengah-tengah L ni. Sudut di situ. Cara dia ialah kamu kena cari sudut di sini. Sudut yang ini cikgu letak huruf X lah. X begini. Ini sudut yang ini sama dengan sudut di sini. Yang di luar ni. Sebab dia bertentangan. Lepas tu dia bentuk satu garis lurus begini. Yang di luar ni sama dengan di sini. So yang bertentangan ni kalau kita tambahkan dia 180. So jadi dia ini sama dengan yang di sini. So jadi kita cari X ni lah saja. Macam mana dapatkan X? Ialah X ini kita tambahkan semua sudut di sini, bentuk segitiga ini. Dapatlah tambahkan semua ialah sudut pedalaman segitiga ialah 180. So X kita tambah dengan 48 tambah dengan 35 sama juga dengan 180. So jadi kita akan dapat X kita ialah 180 tolak 48 tolak 35. So kita akan dapat 180 tolak 48 tolak 35. So kita akan dapat 97.
So 97 yang di sini X ni. So jadi itu adalah sama dengan sudut ini. So jadi nilai sudut MLK ialah 97. Begitulah kamu buat ya. So itulah jawapan kita. Ya. Itu untuk soalan nombor 1. So satu soalan saja yang cikgu tunjuk. Yang selebihnya ni kamu kena buat sendirilah ya. Barulah kamu faham ya. So jadi kena fahamkan sudut segitiga, sudut pedalaman segitiga, sudut bertentangan untuk sisi 4 kitaran ialah bila kita tambahkan sudut bertentangan ini, so kita akan dapat 180 tambahkan ya. Itu lepas tu sudut garis lurus kena tahu juga ya. So bila kamu tahu 3 perkara tu, kamu senang untuk jawab soalan ya. So itu sahaja.